بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ke-333 Wal Ibn Majah min hadith Jabir radhiyallahu anhu wala ta'ummanna al-mar'atun rajulan wala a'rabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan wa isnaduhu wahin. Dalam Ibnu Majah daripada hadis Jabir radhiyallahu an wala ta'ummanna, dan tidaklah seorang perempuan itu menjadi imam kepada lelaki, rajulan, wala a'rabiyyun muhajiran, dan tidak kepada a'rabi. A'rabi sukanul badiyah, orang duduk Arabi duduk kampung, ataupun sukanul badiyah duduk jauh daripada bandar. Muhajiran orang berhijrah lah. Wala fajirun mu'minan, dan tidak kepada fajir, fujur itu orang yang kaki maksiat ataupun fasik. Mu'minan, dan tidak menjadi orang fajir itu imam kepada orang mukmin. Perempuan tak boleh jadi imam kepada lelaki. A'rabiyun tadi tak boleh jadi imam kepada muhajiran, orang yang berhijrah min biladil kufur ila biladil Islam, daripada negeri kafir kepada negeri Islam. Tapi hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Kita dah sebut dah sebelum ini, Muslim walaupun disebut dalam riwayat yang sepatutnya menjadi imam at-taqi, orang yang bertakwa, ataupun orang yang sebagaimana syarat-syarat yang telah kita sebut dalam hadis yang lalu. Tetapi kalau sekiranya dia jadi imam, sah salatnya sah salatnya, walau mubtadi'an, walaupun dia ahli bid'ah. Walau ahli bid'ah, maka dia jadi imam, kita salat di belakangnya, hukum salatnya sah. Dan kita tak disuruh cek akidah imam. Kita tak disuruh cek imam ni teruk ke tak. So kalau kita datang ke suatu tempat, dia jadi imam, ikut saja, jangan bertanya. Jangan tanya dia ni Asy'ariyah ke Maturidiyah ke tak. Selagi dia mana Muslim, mukmin zahirnya, maka sah salat di belakangnya. Sama adik-adik pegang telefon tak membatalkan solat. Berikutnya, وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Russu sufufakum. Russu rassa yarussu rassan,
Maksudnya elokkan saf, rapat, cantikkan saf. Russu sufufakum, sebagaimana Allah sebut ka'annahum bunyanun marsus, seumpama bunyan, bangunan yang marsus, yang tersusun elok. Surah As-Saff ayat 4. Russu sufufakum, rapatkan saf, cantikkan saf, elokkan saf. Faqaribu bainaha wa qaribu bainaha, dan rapat, dekat antara bainaha. Wahadu bil a'naq, dan samakan a'naq. A'naq jama' unuq wa hiya raqabah, samakan bahu kawasan ni ataupun rapat dan sama dengan bahu orang sebelah. Hadis ini sahih, dan hadis ini secara tamamnya, secara sempurnanya, Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq, fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara asyayatin tadkhulu fi khalal as-saffi ka'annaha al-hazfu. Fawalladhi, dan demi yang jiwaku berada di tangannya, la ara syayatin, aku melihat syaitan, setan-setan, tadkhulu fi khalalis saf, masuk dalam saf-saf yang cacat, saf-saf yang ada renggang, saf-saf yang tak elok ataupun yang tak rapat. Ka'annaha al-hazfu, ka'annaha, seolah-olahnya al-hazfu. Al-hazfu hiya sigharul ghanami, macam kambing kecil, anak kambing. Sigharul ghanam ay ja'ala nafsahu syah, setan datang ka'annahu, macam anak kambing, masuk celah-celah antara saf yang tak rapat. Ka'an al-hazfu, maksudnya bila anak kambing masuk, hazf, tak nampak, kecil anak kambing. Hadis ini Abu Dawud dan Nasai, hadis sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf ar-rijal awwaluha, iaitu yang awal, yang di depan. Wa syarruha akhiruha, yang buruknya di belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, dan sebaik-baik saf wanita, perempuan itu akhiruha, yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah di awalnya. Rawahu Muslim. Hadis ni kita dah sebut dah yang lalu tentang khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf yang lelaki ni awalnya dan seburuk-buruknya di belakang, dan sebaik-baik saf wanita di belakang, buruknya di depan apabila ada lelaki. Apabila ada perempuan dengan lelaki, maka perempuan di belakang, lelaki di depan. Jika semua jemaah itu hanyalah wanita, maka terpakai hadis ini juga kepada perempuan, iaitu khairu sufuf, sebaik-baik saf di awalnya termasuk perempuan, termasuk wanita, perempuan. Hak ni kalau sekiranya dia salat hanya geng-geng perempuan saja. Jadi hadis ini terpakai kepada juga wanita, perempuan yang hanya salat yang tidak dihadiri lelaki, dan seburuk-buruknya di belakang sama. Kalau ada lelaki, terpakai hadis ni, lelaki depan, perempuan belakang. Dan bukan bermakna hadis ni semua pakat berebut belakang sekali, perempuan. Dia pun masuk dekat tempat saf perempuan ataupun tempat salat wanita, imam dah qamat, berebut-rebut nak swing belakang kat pintu. Tak. Oleh kerana di tempat perempuan yang terbaiknya di saf paling depan lah. Saf paling depan, dan yang buruknya saf paling belakang. Itu seperti yang disebut oleh para ulama, antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Hadis yang pertama tadi adalah istihbab rassus sufuf, adalah istihbab anjuran untuk merapatkan saf ataupun mengelokkan, mencantikkan saf dan menyamakan saf dan merapatkan di antara orang-orang yang sedang salat ba'duhum min ba'd, antara satu sama lain. Bi an la yad'u khalalan fi sufuf, supaya tak ada cacat. Cacat ni maksudnya tak ada renggang dalam saf. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم dalam sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan ala tasifu atau tasuffuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha, hendaklah kamu buat saf sebagaimana para malaikat buat saf inda rabbiha, di sisi Tuhannya. Qalu wa kaif, macam mana malaikat itu buat saf inda rabbiha? Qala yatammun as-saf al-awwal fal-awwal, maka mereka menyempurnakan, itu para malaikat menyempurnakan saf awal fal-awwal, awal berikutnya al-awwalu fal-awwal, wa yursuna as-sufuf, dan mereka menyamakan dan mencantikkan saf dan merapatkan saf. Fala niza'a fi anna taswiyat as-safi sunnatun muakkadah, maka tak ada niza', tak ada khilaf di kalangan para ulama bahawasanya menyamakan saf, taswiyat as-saf, menyamakan saf itu sunnatun muakkadah, sunnat yang dituntut. Wattarasu wa ilzaqul ku'ub sunnatun muakkadah, dan juga taras, lurus, dan merapatkan ilzaq al-ku'ub, jamak ka'bun, jamak buku lali, sunnatun muakkadah wa syari'atun mustaqirrah, dan syariat yang mustaqirrah. So, apa hukum merapatkan saf? Apa hukum merapatkan saf? Sunnat muakkadah. Di sisi majoriti para ulama, termasuk a'immatul arba'ah, termasuk imam yang 4, termasuk Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Ahmad ibn Hanbal, maka merapatkan saf, taras, rapat dan meluruskan saf itu sunnat muakkadah, sunnat yang dituntut, tidak wajib. Datang COVID, datang COVID, so COVID semua kena berenggang 1 meter 1.5 meter. Bisinglah sebahagian orang, bisinglah sebagai orang. Tang ni lah dia nak ikut sunnahnya. Tang COVID lah dia datang sunnah sangat tu. Tang COVID tak ada, kalau boleh sedepa nak sedepa, kalau boleh nak renggang lagi dia renggangnya. Bila datang COVID dan pemerintah suruh kita renggangkan saf, inilah dia Yahudi, konspirasi. Baru datang hadis Nabi, sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min iqamati as-salah. Baru dia faham ada hadis rupanya. Sebelum COVID dia tak faham, dia tak nak jumpa kok ada hadis yang suruh merapatkan saf. Macam disebutkan tadi, tidak ada niza', tak ada khilaf, tak ada perselisihan di kalangan para ulama. Merapatkan saf itu disuruh oleh syariat, tak ada niza'. Tak ada ulama yang kata kena renggang, tak ada. Tak ada ulama yang kata salat mesti renggang, tak ada. Tapi majoriti kata sunat muakkadah. Sunat muakkadah, mana dalilnya? Mana datang sunat muakkadah? Hadis umum, hadis al-amru lil wujub, russu sufufakum, amar kan? Fi'il amar, russu sufufakum atau sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min iqamati as-salah. Dalil menunjukkan al-amru lil wujub. Maka al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri kata wajib. Al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri menyatakan wajib berdasarkan dalil. Dalil menyuruh
Apabila datang arahan Nabi, maka dia jadi wajib. Bila time sesuatu wajib jadi sunat? Bila time sesuatu yang wajib jadi sunat? Nah, apa ni? Mana ni? Abu Talha, nak buat apa? Biar. Boleh lah. Apabila ada dalil sarif. Apabila ada dalil sarif, dalil yang mengubah hukum wajib kepada anjuran. Dalil yang mengubah hukum al-amru tadi. Al-amru lil wujub. Perintah membawa hukum wajib. Apabila ada dalil sarif, dipanggil dalil sarif. Dalil sarif maksudnya dalil yang mengubah al-amru lil wujub tadi itu kepada sunat muakkadah ataupun sunat. Apabila ada dalil lah, maka dalilnya apa ni? Para ulama majority yang kita sebut tadi jumhur, hatta imam mazhab yang 4 imam mazhab yang 4 menyatakan sunat muakkadah, sunat yang dituntut kerana Nabi SAW menyatakan sawu sufufakum, luruskan saf, fa inna taswiyatas sufuf, kerana merapatkan saf itu min husnis salah, daripada husnis salah, daripada kecantikan salat. Min husnis salah, dalil sarif yang mengubah hukum wajib tadi kepada sunat muakkadah. Kenapa? Husnul salah, kecantikan salat. Kenapa dia kata kecantikan salat? Bermakna kalau dia tidak lurus dan tak rapatkan saf, salatnya tak berapa cantik. Salat tak berapa cantik. So bila tak berapa cantik, tidak bermakna batal. Tidak bermakna wajib. Sebab dia min husni salah, daripada kecantikan salat. Dan husni salah, kecantikan itu adalah separuh daripada kamal ataupun separuh daripada hak yang patut dibuat. Sehingga kalau kita salat tak cantik pun, sah tak salat? Sah. Dan tidak wajib berdasarkan perkataan Nabi min husni salah, daripada kecantikan salat. Maka dengan dalil itu majoriti para ulama mengambil hukum merapatkan saf itu sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Apa maksud sunat muakkadah? Sunat yang sangat dituntut. Bermakna kita memang disuruh merapatkan saf. Ya. Kerana datang lagi ancaman-ancaman yang lain. Sesiapa yang tak merapatkan saf, la yukhalifannallaha baina wujuhikum, Allah akan memecah belahkan ataupun yukhalifanna baina wujuhikum, maksudnya Allah tidak akan menyatukan kamu semua. Sama ada kamu merapatkan saf atau Allah mencerai-beraikan hati kamu. Ancaman. Kita nak bagi tahunya bahawasanya majoriti kata sunat muakkadah. Walaupun dalil kuatnya wajib merapatkan saf, tapi majoriti mengambil hukum sunat muakkadah. Bermakna kalau siapa yang salat saf tak rapat pun masih dikira jemaah. Boleh dikira jemaah. Melainkan kalau dia salat dan safnya terputus jauh, maka di situ ada sebahagian para ulama yang menentukan habis, terputuslah jamaah. Seperti mungkin dia salat dalam masjid, masih ada ruang lagi, dia pergi buat saf di luar masjid, itu tak sempurna. Walaupun kita dah bahas dah tajuk ni, sebahagian kalau sekiranya masih boleh sampai lagi suara imam kepada makmum, dan juga boleh ataupun boleh nampak makmum kepada imam, masih dikira boleh ikut. Tapi adalah menjadi kesalahan. Dalam masjid masih belum penuh
Dia keluar, dia pergi buat saf dekat luar. Tak boleh lah. Sama hukumnya as-salatu wahdahu khalfas saf. Salat sendirian di belakang saf. Sebahagian para ulama melihat tidak sah salatnya. Kerana Nabi kata, la salata liman salla khalfas saf. Tak ada salat bagi orang yang salat di belakang saf sendirian. Tak ada salat. Maksud tak ada salat apa? Tak sah. Tapi sebahagian para ulama melihat sah. Ma'alithim tambah plus dosa. Sebab dia tak rapatkan saf. Kalau masih ada ruang kosong kat tepi, dia mesti wajib masuk dalam saf pertama ataupun saf di depannya. Sehingga kalaulah dah memang tak boleh nak masuk dah, maka barulah dia salat di belakang. Walau bersendirian, salatnya sah. Salatnya sah. Jadi tak ada juga perselisihan di kalangan para ulama. Kalau sekiranya dengan merapatkan saf itu menyebabkan penyakit berjangkit atau menyebabkan ada halangan untuk kita merapatkan saf, maka tak ada di kalangan para ulama yang tak setuju untuk merenggangkan saf. Hatta kepada para ulama yang mewajibkan sekalipun merapatkan saf tapi ada masalah, ada problem, ada penyakit berjangkit dan sebagainya, tak adalah ulama kata wajiblah by hook or by crook wajib merapatkan saf. Tak ada. Wallahu a'lam. Saya tak tahu, tak baca. Kalau ada tunjuk. Kalau sekalipun Syekh Al-Albani menyatakan demikian sekalipun, tetap di sana disebabkan adanya something atau ada sesuatu yang menghalang untuk kita merapatkan saf, disebabkan sesuatu, maka tidak menjadi kesalahan untuk kita merenggangkan saf. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kapan? Saya ada terbaca. Mula-mula dia kata tak boleh, mesti merapatkan saf. Tapi lepas tu dia berubah disebabkan ulil amri. Ulil amri perintahkan untuk merenggangkan saf. Maka dia pun kata ikut ulil amri lah. Itu atas dasar ikut perintah ulil amri. Itu atas dasar mengikut perintah ulil amri. Kita tak ada masalah pun. Siapa nak berpandangan dari waktu COVID dia kena rapat juga, tak, no problem, tak ada isu pun. Tapi kita bercakap tentang kalau nak dikira dari sudut hukum, majoriti menyatakan sunat muakkadah. Majoriti ulama menyatakan sunat muakkadah. Walaupun macam kita sebut tadi, antara Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri wajib mendapatkan saf. Apa maksud wajib? Maksudnya kalau tak buat berdosa dan tidak sah. Pandangan itu perbezaan di kalangan para ulama. Faqad akhraj al-Bukhari min hadis Nu'man ibn Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqimu sufufakum salatan qala fara'aytu ar-rajula يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه ومن قوله فرأيت الرجل إلى آخره مدرج من النعمان. Dalam Al-Bukhari daripada hadis An-Nu'man ibn Bashir qala Rasulullah, Nabi kata aqimu sufufakum, luruskan saf-saf kamu, luruskan saf-saf kamu 3 kali. Qala fara'aitur rajul, dan kata dia, aku melihat orang semua melekatkan bahunya dengan bahu kawannya dan buku lalinya dengan buku lali kawannya. Dan perkataan fara'aitur rajulah, aku melihat orang merapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, itu mudrajun. Hadis mudraj min Nu'man. Itu qaul Nu'man, bukan hadis ya. Qaul Nu'man. Nu'man ibn Bashir meriwayatkan hadis ni apabila disebut aqimu sufufakum, rapatkan saf, dan dia tengok orang ramai pada ketika itu merapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki.
Juga ada hadis daripada Anas. Hadis daripada Anas radhiyallahu an. Anas pun kata demikian. Anas kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Anas menyatakan Nabi suruh merapatkan saf, dan Anas juga menyatakan orang pada zaman itu merapatkan bahunya dengan bahu kawannya dan kakinya dengan kaki kawannya, sehingga sebagai riwayat lutut dengan lutut. Anas ibn Malik yang meriwayatkan hadis. Dan Anas ibn Malik kata sebagaimana yang disebut oleh An-Nu'man ibn Bashir, menunjukkan bahawasanya pengamalan pada zaman Rasulullah, para sahabat apabila disuruhkan merapatkan saf, maka mereka merapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, ta'liq, komen kepada hadis Anas dan Nu'man. Hadis Anas dan Nu'man, wa fi hazainil hadithaini fawaidun hammah. Dua hadis ini ada faedah yang penting. Pertama, wajib iqamatis sufufi wa taswiyatiha. Wajib untuk iqamatis sufuf, mendirikan saf, wa taswiyatiha wa tarasu fiha, merapatkan dan meluruskan saf, kerana perintah demikian. Wal aslu fihi al-wujub illa liqarinatin. Macam kita sebut tadi, al aslu wujub, asal wujub mereka ada qarinah, kama huwa muqarrarun fil usul, wal qarinatu huna tuakkidu al wujub, wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan qarinah yang menunjukkan wajibnya itu, aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum, sama ada kamu merapatkan saf atau Allah akan memecah belahkan hati jantung kamu. Fa inna misli hadha at-tahdid, dan sesungguhnya seumpama ini, iaitu at-tahdid ataupun ancaman yang diberikan oleh Nabi ini, maka la yuqalu fi ma laysa biwajibin kama la yakhfa. Dah tentu wajib, dah tentu wajib. Hak ni macam kita sebut tadi, dalil-dalilnya menunjukkan wajib. Dalil-dalilnya kuat menyatakan wajib, iaitu merapatkan saf. Yang kedua, anna taswiyatal mazkurah, yang dikatakan taswiyah, menyamakan saf itu, apa dia maksud dia? Innama takunu, iaitu dengan menyambungkan bahu dengan bahu, dan hafatul qadami bil qadami, hujung kaki dengan hujung kaki. Lianna hadha huwa alladhi fa'alahu as-sahabah, kerana inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum hina amru bi iqamati as-sufuf, apabila mereka diperintahkan untuk menyamakan saf. Maka bila diperintahkan untuk samakan saf, maka mereka menyambung bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Ada sebahagian orang tak maulah, lagi rapat lagi di jauhnya, lagi rapat lagi di jauhnya kan, rimah kata dia lah. Hak ni aku tak tahulah. Problem. Kenapa umat akhir zaman ataupun umat Muhammad ataupun umat akhir zaman ni pecah belah? Sebab saf sembahyang tak betul. Sebab saf salat tak betul dan tak rapat. Ada pula baru-baru ni ada gambar tu kan, ada gambar orang solat, budak-budak solat yang rapat bahu dengan kaki tu kan. Ada orang allergic tengok. Ada orang allergic dia tengok. Dia tengok apalah rapat kopi ni kan. Kalau dia tak nak sunnah tu tak nak jugalah kan. Kalau dia tak nak tu tak nak jugalah. Sedangkan itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib. So, aqimus sufuf, dirikan saf, luruskan saf, hadhu bainal manakib, samakan antara bahu dengan bahu.
wasaddul khalal, tutup lubang ataupun rapat. Wala tadharu, jangan kamu meninggalkan furujati lisyaitan, ruang untuk syaitan masuk. Man wasala saffan wasalahu Allah, siapa yang merapatkan saf, Allah merapatkannya, Allah menyambungkannya. Wa man qata'a saffan, siapa yang memutuskan saf, Allah memutuskannya. Qata'ahu Allah. Antara kecacatan ataupun orang yang tidak merapatkan saf ini, fatahum al-thawabul azim, maka dia tidak mendapat pahala yang besar. Al-waridu fi katsiri min al-ahadits as-sahihah, yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Antaranya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mendoakan ke atas orang-orang yang menyambungkan saf. Maka siapa yang safnya tak rapat, tak menyambung ke saf, tidak dapat doa para malaikat. Wa qawluhu, hadis tu Ahmad dalam Musnad, man wasala saffan wasalahu Allah, siapa yang menyambungkan saf, Allah akan menyambungkannya. Jadi banyak lagi hadis-hadis yang lain. Di dalam riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, man sadda furjah rafa'ahu Allahu biha darajah, siapa yang menutup lompong, siapa yang merapatkan saf, menutup renggang daripada saf, Allah mengangkat darjatnya. Wabana lahu baitan fil jannah, Allah akan binakan rumah padanya di dalam syurga. At-Tabrani dalam Al-Awsat. Ibnu Majah daripada hadis juga, wabana lahu baitan fil jannah. Wal hadithu sahih kama fi sahihi targhib. Hadis sahih. Begitu juga kalau sekiranya kita sedang salat, tiba-tiba orang sebelah kita keluar, ataupun orang di hadapan kita keluar sebab batal mungkin, maka wajib atas kita merapatkan saf, penuhkan saf. Orang belakang ke depan ataupun orang ke tepi ke tengah dan berikutlah seterusnya. Banyak orang tak nak buat, terutamanya salat Jumaat. Salat Jumaat tu imam pun tak dandan tak. Belum apa-apa dah, Allahu Akbar. Orang belakang tu masih lagi merapatkan saf, dia pun dah angkat takbir dah. Yang depan dah berjalan ke depan. Yang dia kekal kat situ, tak nak jalan sebab takut batal kot, lebih 3 kali kot. So wajib atasnya untuk merapatkan saf. Jalan ke depan, jalan. Pergerakan yang ada keperluan, jalanlah. Hak tu dia tak nak rapatkan saf. Bila Covid dia marah orang tak rapatkan saf. Antara kesalahan imam juga apabila salat dia tidak menyuruh merapatkan saf. Itu kesalahan. Antara kesalahan imam, dia lepas qamat dia pun terus Allahu Akbar. Dia tidak suruh makmum merapatkan saf. Sawu sufufakum, sebut istau, istaqimu. Sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min iqamati as-salah. Dan dia cek. Dan apabila telah rapat baru dia start salat. Ada satu hadis, innallaha la yanzuru ila as-saffil a'waj, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada saf yang cacat. Hadis tu tak sahih ya. Hadis tu tak sahih, la asla lahu, tak ada asal. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada saf yang cacat ataupun saf yang ada renggang. Hadis tu tidak sahih.
Habis. Ada apa nak tanya? Berikutnya, kalau tak ada terus sambung hadis berikutnya. Aha. Sebab itu imam kena ada sutra. Imam kena ada sutra. Sutratul imam, sutratu lil musalli. Sutra orang salat, sutra imam. So bila kita salat jemaah, sutra imam adalah sutra bagi makmum belakang juga. Bila makmum batal, dia boleh terus keluar, lalulah di hadapan orang sedang salat, kerana telah pun ada sutra imam. Sutratul imam, sutratul lil makmum. Ada pun sebahagian orang, dia tanggal serban dia. Dia pakai serban, dia tanggal serban, dia konon-kononnya dia lalukan serban tu antara dia dengan orang sedang solat. Dia kata nak menghalang. Dia buka serban dia pun lalukan serban itu sebelah dia supaya konon-kononnya serban tu menjadi penghalang antara dia dengan makmum. Itu merepek. Itu merepek. Lalu saja. Boleh keluar terus dan ambil wudu. Kalau kita sedang solat, bilik kecil, imam menghadap dinding, belakang ada lagi contoh anak ke, anak tengah semayang juga di belakang kita, dan bilik sempit, belakang anak tu dinding juga. Tiba-tiba bunyi handphone bini punya. Ataupun ada orang nak ambil handphone, maka dia boleh lalu di belakang imam tu di hadapan makmum. Lalu je ambil. Sebab imam telah pun ada jidar, ada pun dinding. So dinding tu sutrah bagi imam. Jangan lalu depan imam je, tu je. Jangan lalu depan imam. Lalu dekat makmum boleh. Sebab kita sebut tadi sutrah makmum, sutrah imam. Tapi orang kita tak tahu, mungkin tak belajar dan sebagainya, dia pun halang. Dia pun halang. So tak payah halang, biar orang lalu. Bila kita salat jemaah, imam punya sutra dah ada, salat lalu je, tak payah gaduh, lalu je. Dan kita pun jangan sibuk-sibuk tahan orang waktu salat jemaah. Tinggal lagi jangan pijak spek mata orang je. Kesian kawan tu. Kalau patah pula spek mata dia, kesian. So dia boleh lalu di hadapan makmum, jangan lalu di hadapan imam. Macam mana? Nak kena berlakon, tak payah berlakon. Sebab dia bukan pelakon. Tak payah. Tak payah hormat-hormat, tak payah. Lalu je. Lain kali mengaji kita. Jadi sutratul imam, sutratul lil makmum. Sutra imam adalah sutra bagi makmum. Apabila imam dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada orang masbuk belakang, maka tak adalah sutrah lagi baginya. Sebab imam dah habis sembahyang. Maka apa kena buat? Carilah sutrah masing-masing. Macam mana? Jenuh pula nak berjalan. Kalau dia semayang kat masjid Shah Alam kat tengah-tengah tu,
Lupakan je lah, semayang je lah. Jenuh nak berjalan ke depan. Kalau depan dia ada dinding, jalan ke depan, rapat kepada dinding. Boleh baginya. Langkahlah besar, jangan langkah kecil-kecil. Masalah kita dah sibuk nak langkah kecil-kecil. Bila nak sampai? Langkah kecil tengok bawah, langkah lagi kecil tengok bawah. Cuba kangkang terus sekali, dah selesai. Rapat dah. Sama lah nak rapat saw ke tepi pun punyalah lambat. Cuba kangkang kasih luas sikit. So bila kangkang kasih luas, mungkin sekali pergerakan je, dah selesai masalah. 3 kali berturut-turut pergerakan yang besar. Kiralah. Yang pentingnya jangan langkah kecil, langkah besar. Langkah kecil jenuh, langkah besar banyak benda boleh settle. Pandangan para ulama lain, tak ada masalah. Ada keperluan untuk bergerak-gerak, ada keperluan untuk bergerak-gerak. Salat khauf, dalam keadaan perang yang begitu sengit, macam mana salat? Berlari kan? Berlari, berjalan, duduk, berdiri, ngadak kiblat ke tak ngadak kiblat ke? Boleh. Tengah semayang, ular datang pula. Dia pergi camping, dia pun semayang, ular lalu. Tunggu di situ, tunggu biar mampu. Larilah, jalan. Tak payah batalkan semayang, jalan. Dia ada keperluan untuk gerak. Orang kita suka nak batal-batalkan semayang. Salah kiblat pun nak batalkan semayang. Salah kiblat je pun kita katalah, Mat, kiblat terbalik belakang. Dia pun batalkan sembahyang. Awak kau tak beritahu aku. Ni aku tengok sejadah ni kau, aku tersilap terbalik. Bos sejadah terbalik, dia pun sembahyang terbalik. Tak payah cakap, pusing aja. Pusing aja ke belakang, sembahyang lah. Tak payah, thank you, tak payah. Mat, salah kiblat. Dia pun terkir-kir, tang mana? Dia pun ke kanan. Tak, bukan situ. Dia pun dah ambil badan dia, tolak dekat arah kiblat, dah selesai. Dia lawan balik, tampung dia. Kata salah kiblat, gini. Pusing. Apabila berpindah je kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, macam mana dia buat? Pusing kan? Pusing ke belakang. Pusing belakang, imam je di belakang, makmum di depan. Macam mana? Imam pergi depan lah. Lalu ikut tengah tu, pergi ke depan. So, pergerakan dalam solat ada keperluan boleh. Okey, ada nak tanya lain? Belakang orang. Depan kita ada orang yang sedang duduk berzikir. No issue. Sebab sutra kita ada kat depan. Kawan tu pula belah. Kawan sebelah ada ke kiri lah. Pusing kiri. Kawan tu pula belah. Ada lagi kawan, jalan lagi kiri. Kawan tu belah. Depan tu ada lagi orang, ke depan. Dia ni semayang main-main ni kenapa? Aku tak main-main lah. Nabi kata falyadnu minha, maka rapat kepada sutra. Falyadnu minha, rapat kepada sutra. So boleh bergerak dah, rapat kepada sutra. Malaikat macam kita sebut tadi lah. Dah sutra dah belah, tu jauh tu, nak kena pergi depan tu tak payahlah, semayang je lah. Pergerakan yang makul lah, yang makul, yang masuk akal. Kalau kiri kanan depan tu okey je, boleh je bergerak. Biasa tak biasa je, itu je. Malu pula dia nak bergerak pun dia malu.
Ha? Orang pandang pelik. Ya itulah kita nak ajar. You are welcome. Baguslah. Dia tunggu kawan tengah semayang, tunggu Ustaz lah, kan. Ataupun dia pun nak bangkit. Dia pun bangkit, dia pergi ambil sutra, bubuh depan kawan tu. Pun okey juga. Bagus. Ambil sutra yang ada kayu tu. Yang ada kayu capal tu, ketuk kepala orang yang buat. Songkok. Sutra tinggi lebih kurang muakhiratul rahl. Muakhiratul rahli tu lebih kurang, kalau kita pelana kuda tu lebih kurang dia punya tinggi tu dekat kita punya pinggang lah. Lebih kurang para ulama sebut sejengkal. So kalau songkok dia songkok hak pati tu yang tinggi tu, okey lah. Kalau dia pakai kepiah lembik macam kawan kita tu, kepiah lembik biru tu, boleh tak? Itu tak jadi sutra. Sejadah sutra ke tak? Tak. Sejadah berdiri boleh. Garisan tidak sutra. Dia pun pergi camping. So bila pergi camping dia pun garis. Garis tidak dinamakan sutra. Walaupun ada hadis-hadis dhaif, iaitu melukis garisan untuk jadi sutra, tak. Sutra muakhiratul rahl lebih kurang setinggi sejengkal, lebih kurang. Botol air boleh, ini boleh lah. Yang penting dia berdiri. Ada beg, dirikan beg. Tak ada beg, ada kat salat kat rumah ke apa, ke bantal, bubuh 2 bantal kat depan. Sutra yang terbaik kipas. Ada tak benda yang tak boleh jadi sutra? Berhala tak boleh. Kubur, jangan jadi sutra kubur. Dia tak sembahyang kat kubur, tapi ada mamat pula. Ada kumpulan merepek tu, ada kubur replika. Kubur replika. Dia pun sujud dekat kubur replika tu. Ini bidah. Ni kat Malaysia, ada kat Malaysia. Kasut jangan bawah depan. Kasut bawah mana? Nabi tanggal kasut, Nabi tak mana? Antara bawah kaki. Antara 2 kaki kita atau belah kiri. Tapi kalau kita solat Jumaat, bubuh belah kiri, dia jadi hak kanan orang sebelah. Tak boleh lah. Bubuh bawah kaki, celah kangkang. Bukan celah kangkang, bawah antara 2 kaki kita. Bila kita duduk antara duduk atas kasut tu. So kasut tak bawah, bukan tak depan. Kasut tak depan. Lain. Gambar ustaz. Ada bidah. Maksudnya? Boleh. Dia pegang Quran. Kemudian dia pun rukuk dia pun pegang Ustaz. Bila dia sujud letak bawah, dia pun sujud. Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Boleh. Dia duduk halaqah. Kita buat halaqah usrah kan. Baca Quran. Lepas baca Quran, ada perbincangan sikit. So Quran kita tak kat depan, kat atas lantai, tak depan. Kita duduk bersila. Boleh, tak ada masalah. Jangan ada unsur penghinaan aja. Jangan ada unsur penghinaan.
Berikutnya, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. Dari Ibn Abbas kata dia, aku salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faqumtu an yasarihi, aku pun berdiri di sebelah kirinya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, Nabi pun pegang kepalanya, min wara'i, daripada belakang. Faja'alani an yaminihi, maka Nabi ubah dia belah kanan. Nabi ubah Ibnu Abbas belah kanan. Muttafaqun alaih. Hadis ini dah selalu dah kita dengar. Faedahnya, maka kalau salat berdua, makmum di sebelah kanan. Makmum di sebelah kanan. Makmum di sebelah kiri, sah tak salatnya? Sah. Sebab Nabi tak suruh Ibn Abbas ulang. Dia ubah saja. So dia ubah belah kanan. So macam kita sebut tadi, apa-apa pun pergerakan yang perlu, geraklah. Kiblat tersilap. Dah 2 rakaat dah semayang kiblat silap. Kita masuk, kita tengok dia semayang, salatnya salah kiblat. Ubah saja kiblatnya. Kemudian sambung lagi 2. Sambung salat, tak payah memberhentikan salat. Salatnya sah. Kemudian Nabi tidak mengubah si kedudukan Ibnu Abbas ke depan, ke belakang. Maka di situ para ulama sebut tak boleh lalu di hadapan, dan makmum tidak ke depan imam. Makmum tak boleh ke depan imam. Makmum tidak duduk di depan imam. Nabi mengubah Ibnu Abbas ikut belakang. Ikut belakang. So daripada kiri ke kanan. Dan dalil juga menunjukkan bahawasanya sama, satu saf, sama. Sebelah Nabi, satu saf. Tinggal lagi, di sana ada pandangan-pandangan fuqaha yang menyatakan elok makmum ke belakang sikit, kerana nak membezakan kedudukan imam dengan makmum. Itu saja. Elok makmum ke belakang sikit, nak mengubah kedudukan, nak membezakan kedudukan imam dengan makmum. Tapi yang zahir daripada hadis, kalau salat berdua, maka sama. So dia pun rapatkan bahu dengan bahu imam, sama. Dan tidak ke belakang, dan tidak apatah lagi ke depan. Berikutnya, kalau kita salat tempat yang dah penuh, tempat dah penuh, kita datang satu bas kawan-kawan kita semua, kemudian salat RNR atau salat dekat surau kecil, kemudian tak muat, maka isikanlah sebelah kanan imam. Dah isi sebelah kanan imam, tak muat dah, ada lagi orang datang, ada orang datang, isi sebelah kiri imam. Isi sebelah kiri imam. Sah tak? Sah. Imam salat tepi dinding belah kanan, kita dah tak ada ruang dah, kita pun masuk belah kiri. Sah tak salat? Sah. Sah. Sebab dah tak boleh nak ke kanan dah, kanan dinding. Dan kita nak jadikan dia imam. So yang pentingnya, salat di kiri kanan imam hukumnya sah. Tinggal lagi, kalau ada ruang kanan, kanan dulu. Kanan dulu. Dan juga hadis ini salat malam. So salat malam boleh tak berjemaah? Boleh. Salat malam boleh tak berjemaah? Boleh berdasarkan hadis ni, dengan syarat tidak menjadikan dia berterusan begitu. Al-aslu, asal salat malam sendirian. Tapi kalau nak berjemaah sekali-sekala, tak menjadi masalah. Nak buat di masjid, tak payahlah. Buat qiyamul lail perdana, tak payahlah. Apa salahnya? Nanti orang jadi trend. Jadi trend penuh masjid orang buat qiyamul lail. Qiyamul lail orang tak buat di masjid berjemaah. Dia pun qiyamul lail perdana, tak habis-habis qiyamul lail perdana, betul menangis ramai-ramai.
An Anas radhiyallahu anhu qala Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Shalla Rasulullah faqumtu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaim khalfana muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, kata dia, Shalla Rasulullah, Nabi salat, faqumtu ana wa yatimun. Maka kata Anas, aku salat bersama dengan Nabi, faqumtu ana, aku dan seorang yatim. Yatim ni budak lah, budak belum cukup umur, yatim. Khalfahu, belakang Nabi. Belakang Nabi. Wa ummu Sulaim khalfana, dan ummu Sulaim, mak kepada Anas, belakang. So, hadis ni pun selalu kita dengar, satu makmum belah kiri, belah kanan imam. Dua makmum belakang imam. Dua makmum belakang imam. Dan ada seorang perempuan belakang makmum lelaki. Belakang makmum lelaki. Dan juga dalil menunjukkan bahawasanya budak-budak boleh duduk saf dengan orang dewasa. Budak-budak boleh duduk saf dengan orang dewasa. Kerana apa maksud yatim? Yatim ialah anak yang kematian bapa. Dan umur budak yatim ni belum bulugh. Belum sampai umur baligh. Kalau dah sampai umur baligh, tak nama yatim dah, melainkan namanya memang yatim. So dia tak yatim dah. Dah tumbuh bulu dah. Bulu kemaluan dah tumbuh, tak nama yatim dah. Dia dah kira orang dewasa. Orang dewasa tak panggil yatim dah. Yatim ni budak kematian bapa hak kecil, yang belum sampai umur baligh. Dia tak mimpi-mimpi. Macam mana nak tahu dia baligh? 15 tahun. Atau tumbuh bulu kemaluan. So, tumbuh bulu kemaluan, ataupun mimpi, ataupun umur dah capai 15 tahun, maka automatik dia tidak lagi nama anak yatim. Dia tak nama anak yatim. Kalau kita sampai ketua dia anak yatim. Mati mak pula yatim piatu. Itu orang Melayu. Itu orang Melayu, yatim piatu. Yatim saja. Berikutnya, perempuan tidak dikiri, kan? Perempuan tak dikiri. Perempuan belakang imam lah. Imam. So kalau kita salat dengan bini duduk dah. Belakang kita lah. Kita bini belakang. Tidak ke kiri sikit. So belakang. Ada dua anak pula, anak belakang kita. Dan berikutnya bini kita. Perempuan tak wajib jemaah. Perempuan tak wajib jemaah. Tapi kalau dia nak berjemaah, boleh. Tak ada masalah. Kalau perempuan tak nak berjemaah, kita pun tengok bini. Apa ni? Tak pernah semayang berjemaah dengan abang pun. Taklah, dia bukan wajib. Dia bukan wajib jemaah. Perempuan tak wajib jemaah. Kalau dia nak, boleh. Kalau dia tak nak, dia nak solat sendirian, tak ada apa masalah. Yang bapak ni tu masjid. Bapaknya kena pergi masjid. Ni dak, tunggu lah, sembahyang kat rumah lah, nak mengimamkan bini. Tak payah. Pergi masjid. Pergi masjid. Biar bini sembahyang kat rumah. Ini dah sibuk nak mengimamkan bini. Tak payah. Bini tak wajib jemaah, laki wajib jemaah. Kalau dia salat, dia imam, bini jadi makmum, dikira jemaah ke tak? Dikira jemaah tak? Tak kan? Tak lah. Jemaah dikira? Jemaah dikira imam lelaki, makmum ada lelaki. Itu jemaah. Dan aqallu, dan paling minima jemaah 2. Kita dan anak kita, jemaah. Kita dengan bini kita, no jemaah. Tak jemaah. Tak nama jemaah. Walaupun kita salat jemaah dengan bini. Faham? Sekian, terima kasih. Bismillah. Ada apa nak tanya?
Wallahu a'lam. Kalau jahil tak ada apalah. Dan kalau dia pun dah membatalkan sembahyang, memang kira batal lah. Dah bercakap dan sebagainya, memang batal lah. Sebagai para ulama tak boleh membatalkan ibadat lah. Tak boleh membatalkan. Hatta sebahagian kata berdosa pun. Hatta sebahagian menyatakan berdosa membatalkan ibadat tanpa sebab. Wallahu a'lam. Yang akan datang hadis Abu Bakrah. Abu Bakrah rukuk, belum masuk saf dia dah rukuk dah. Kemudian dia berjalan dalam keadaan rukuk masuk dalam saf. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.